Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang maksudnya Allah sangat mengasihi orang-orang yang bertaubat dan yang membersihkan diri. Saya ingin mengambil dan mengajak tuan-tuan sidang jemaah sekalian untuk memerhatikan ayat ini daripada pandangan Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Akhlak Muslim. Beliau membicarakan, mengambil ayat ini tentang 4 perkara yang perlu dibersihkan oleh seorang mukmin sejati. Hadirin hadirat yang dikasihi, ada 4 perkara yang perlu kita bersihkan. Pertama sekali adalah kebersihan diri. Bersih lahir daripada berbuat kejahatan dan dosa. Mata, cara dia melihat, tangan, cara dia memegang dan type, kaki, cara dia melangkah, mulut, cara berbicara, telinga, cara dia mendengar. Semuanya perlu dibersihkan untuk menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Setiap hari kita harus berusaha untuk mencapai keutamaan ini. Kerana hidup seorang mukmin adalah setiap hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Bersih rohaninya daripada dosa-dosa batin yang boleh menghalang dan mencacatkan pahala. Riya, ujub, sum'ah, kita membanggakan diri, berbuat sesuatu selain daripada Allah, nak orang dengar apa yang kita buat dan tahu apa yang kita amalkan dan korbankan. Ini dosa-dosa yang kita buat segi lahirnya sah, tapi pahalanya cacat. Sayang sekali tuan-tuan kan, sidang jemaah, ada orang yang kembali pada Allah membawa pahala menggunung tingginya, tapi tiba di hadapan Allah, Masya Allah, muflis jadinya. Perkara kedua yang nak kita bersihkan adalah rumah kita. Rumah kita hendaklah suci di dalam dan bersih di luar. Suci lah arti kata, kalau kita keluar daripada bilik air, ruang mana pun kita nak solat dalam rumah kita, kita boleh solat. Itu maksud suci. Sulit kan? Tapi baik jika kita dapat lakukan. Maksudnya kita bersihkan betul rumah kita. Kalau tidak, kalau kita tahu dan kita faham, kita belajar daripada masjid surau, daripada asatizah bahawa kesucian ini satu perkara yang sangat penting. Dia boleh mencacatkan, malah menjadikan amalan kita tidak sah andainya kita membawa najis. Maka eloklah kita bersihkan rumah kita tu. Bersih betul. Kapet semua kita hantar. Kalau kita tak mampu nak bersih, cuaca pun tak upaya elok tuan-tuan sekarang ni. So kita hantar untuk bersih, kita bersihkan betul rumah kita. Lepas dah bersih tu, satu je jalan untuk kita nak pastikan kebersihan tu terus bertahan. Letak selipar dekat semua bilik air. Dan pesan pada semua orang yang masuk ke dalam rumah tersebut, dalam bilik air khususnya, hendaklah memakai selipar walaupun nak gosok gigi. Sebab kita tak tahu siapa yang masuk. Anak kita yang kecil, cucu kita yang masuk dalam bilik air, kadang dia nak buang air, kadang kat lantai dia buang. Kita masuk nak ambil wuduk tanpa alas kaki, kita ambil habis merecik najis tu. Segi aini tak nampak, tapi segi hukmi masih najis tu berada di situ. Kita bawa keluar kaki kita, habis najis satu rumah. Jalan paling selamat adalah kita bersihkan kembali rumah kita tu dan letakkan selipar kat bilik air. Pesan kat semua orang, masuk bilik air, walaupun untuk nak gosok gigi, nak kumur mulut sekalipun, hendaklah pakai selipar tu. InsyaAllah rumah kita akan kekal bersih. Ingat tuan-tuan, perempuan, malaikat rahmat bukan hanya tak masuk rumah yang ada babi, anjing, rumah yang ada patung, termasuk rumah yang ada najis. Cubalah tuan-tuan, perempuan, untuk kita jernihkan hal ini, supaya kalau kita duduk di rumah pun kita rasa nak beribadah macam kita duduk di masjid dan surau. Kan aura ibadah tu ada bila kita di masjid dan surau. Nak sembahyang lebih, nak puasa sunat, nak sembahyang sunat lebih, nak membaca Quran, nak berdoa. Di rumah kita tak ada kekuatan tu. Sebab hal-hal yang najis ni menjadikan penghalangnya. Dan para malaikat rahmat tidak berada di situ untuk menjadikan suasana itu baik. Luar rumah bersih. Bersihlah arti kata kalau orang tengok rumah kita tu nampak menenangkan. Bayangkan tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, kalau orang kafir lalu kat rumah tersebut, orang di luar Islam lalu dengan anak dia,
Dia tunjuk kat anak, dia kata, kalau kamu nak tahu nak, rumah orang Islam dengan rumah orang lain, rumah mereka tengok bersih, rumah mereka kemas. Ini kita dapat pahala tambah kerana kita menjadikan agama Islam itu terpandang pada pandangan orang-orang di luar Islam. Jangan tuan-tuan, kalau kata orang tak tahu rumah kita, dia nak masuk, nak patang ke rumah kita, dia kata beri. Kata kat saya, rumah kau kat mana? Saya kata kat dia, kau ambil jalan utama tu, nampak petrol station sebelah kanan tu, kau masuk. Kemudian kau nampak je simpang pertama sebelah kiri, kau jalan je, ambil jalan tu. Rumah kau? Rumah aku senang aja, aku tak payah bagi tahu nombor. Yang pintu pagar tercabut sebelah, yang pagar dia tu dah sengit, banyak pakaian tersangkut kat pagar. Kau tengok rumput, lalang semua tumbuh sama paras dengan tingkap. Tingkap pun tercabut dah salah satu daripada cermin dia. Rumah akulah tu. Tuan-tuan, kalaulah itu rumah kita, Masya Allah, kita menjejaskan nama Islam pada pandangan orang. Sedangkan Allah itu kata Nabi, sifatnya jamil, hubbul jamal. Allah tu indah dan dia suka kepada keindahan. Berbuatlah kerana Allah, kerana mendapat keredaan Allah. Ni kaedah bila kita membaca ayat ni, maka Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan berhati-hati bila kita berjalan di atas jalan Islam. Hendaklah kita membawa imej Islam yang terbaik. Bukan hanya kita bersih, tapi hendaklah kelihatan bersih. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita perhatikan kepada pakaian kita bersih. Bersih pada pakaian ni bukan hanya bersih daripada najis, tuan-tuan. Kita nak masuk solat, adalah kita pastikan kita bersih daripada hadas besar, hadas kecil. Pakaian kita pakai nak solat dan tempat kita nak solat. 4 perkara sebelum masuk solat kita nak perhatikan. Tapi pada pakaian di sini yang dimaksudkan adalah sumber kita membeli pakaian tu juga hendaklah bersih. Cara kita bekerja hendaklah kita ambil kira rezeki yang kita dapat. Dan itulah kita beli pakaian. Jika ia tidak bersumber daripada sesuatu yang haram maupun syubhat, dia akan menjadi gangguan dalam ibadah kita. Susah untuk kita nak mendapat khusyuk dalam ibadah. Susah untuk kita menambah baik amal ibadah kita. Susah untuk kita nak buat tambahan ibadah yang lain kerana pakaian itu bukan datang daripada sumber yang halal kita membeli. So hati-hati tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan kita semua dalam hal-hal seumpama ini. Sebab penjernihan, kebersihan dalam sudut beginilah yang sebenarnya menjadi nilaian pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan tak berpakaian, kita bukan tidak menutup aurat, tapi yang paling utama ialah hendaklah kita perhatikan sumber yang kita dapat untuk kita berpakaian itu juga sangat penting. Dan yang terakhir hendaklah kita perhatikan menurut pandangan beliau adalah tentang soal apa yang masuk ke mulut kita. Makanan dan minuman yang masuk ke mulut kita. Hendaklah kita perhatikan pertama sekali tentang halalan, kedua tentang thayyibah. Tentu kadang-kadang kita masuk ke kedai orang ataupun kedai makanan yang bukan Islam. Ini maksudnya selain pada fast food yang nyata cara kebersihannya, kedai-kedai biasa ada kadang ditulis kedai orang bukan Islam, ditulis itu ada logo JAKIM. Kan boleh kita masuk? Boleh tuan-tuan. Tapi Imam Syafi'i mengajak kita untuk bersifat warak. Warak ni adalah berhati-hati. Maksudnya mungkin yang dia buat tu halal, tapi thayyibah, bagaimana dia membersihkan. Sebab kalau kita tengok di situ orang-orang yang bukan Islam yang sah, dia sangat berbahaya, mengelak lebih utama. Tentang kalau kita pastikan hal itu kedua-duanya okey, tidak ada masalah, maka bolehlah kita menjamu selera di tempat berkenaan. Tapi pada saya tuan-tuan puan, carilah kedai orang Islam yang nyata. Orang Islam yang menyediakannya dah tentu dah halalan, dah tentu dah thayyibah. Okay? Ini sangat penting untuk memastikan apa yang kita lakukan itu menjadi baik. Dan amal ibadah yang kita tegakkan kepada Allah itu terasa kemanisannya. Halawatul ibadah itu kita dapat. Kerana dia tumbuh dan subur daripada sesuatu yang halal. Yang kedua yang sangat penting untuk kita perhatikanlah seperti tadi, sumber kita dapat hasil untuk menjadi makanan tersebut. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang saya nak sebut satu perkara. Lahir anak kita, kita buat breastfeeding contohnya kan, kita tak bagi minuman susu lain daripada susu ibunya. 2 tahun kita bagi genap. Tapi kita tengok kemudiannya, ini kedapatan tuan-tuan, anaknya rebellion, anaknya bertindak kasar. Kita kata saya tak pernah bagi susu lain.
Tapi saya paling bimbang adalah sumber yang kita kerja. Saya ingatkan kita, para ayah, para suami, termasuk ibu yang bekerja, hati-hati. Cara kita bekerja, cara kita ambil kerja. Kadang-kadang kita tak tahu kan, ini kita takut. Maksudnya kadang kita datang lewat, tapi kita balik sama macam orang lain. 10 minit datang lewat tu, 15 minit datang lewat tu, pernah kita kira tak tuan-tuan? Cuba kita ambil satu masa ketika, di hujung kata-kata saya ni tuan-tuan, kita ambil masa kita kira rezeki kita, gaji kita daripada satu hari itu. Tuan-tuan, kita kira tengok. Berapa kita dapat? Katalah gaji kita dapat bulan, cuba kita bahagikan tengok pada 4. Sebab sebulan ada 4 minggu, kita dapat gaji minggu. Gaji minggu kita bahagikan dengan 5. Sebab kita kerja 5 hari, dapat gaji 1 hari. Gaji hari kita bagi pula dengan 8 sebab kita kerja 8 jam. Dapat gaji 1 jam. 1 jam kita bagi dengan 60 minit. Kita tahu tiap-tiap minit berjalan tu berapa gaji kita. Jadi kalau kita terlewat 15 minit, dok ada gaji kita kat situ tu. Kita bawa balik rumah, bagi anak kita, bagi isteri kita. Makan macam mana tuan-tuan? Dia baik nak boleh baca Quran, dia lambat. Dia di short term memory, ingatan dia jangka pendek. Kemudian dia rebellion. Dia mudah melawan cakap. Rupanya kita duk marah kat dia. Rupa kita tak sedar cara kita bekerja tu menentukan rezeki yang masuk ke mulut dia. Dan inilah yang kita nak ambil pokok daripada ayat yang dibacakan tadi tu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita boleh rahmat dan kasihan belas daripada Allah. Perhatikan tuan-tuan keempat-empat perkara ni untuk menjadi seorang mukmin sebenar. Menjernihkan jalan pulang kita, melahirkan zuriat yang baik di belakang kita, menjadi anak-anak yang dapat menjadikan kegembiraan pada kita di hari berbangkit di yaumil mahsyar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.